Dah lebih seminggu aku duduk di area kampung penarik ni, dan aku masih belum lagi berganjak dari tempat ni. Aku suka tempat ni, aman, sunyi. Terasa macam aku boleh lupakan kejap masalah-masalah dalam hidup ni masa aku duduk dekat sini. Dan keunikan dekat tempat ni adalah kehidupan kampung dia masih lagi kuat. Budak-budak muda main silat dekat tepi pantai. Dan yang paling menarik perhatian aku adalah seorang nelayan dari kampung Mangkuk yang sentiasa ke laut lepas untuk mencari sesuap nasi. Lepas dah beberapa hari aku duduk di Bayou Beach Resort dekat kampung penarik, aku sambung lagi duduk lagi beberapa hari dekat sini. Tapi aku duduk pindah lagi satu resort yang terletak dekat kampung Mangkuk. Cuma lebih kurang 3 km je dari resort Bayou Beach yang aku duduk sebelum ni. Aku ada time, tak perlu rush. Jadi aku decide untuk duduk sini puas-puas, kerana tak tahu bila aku akan datang ke sini lagi. Antara sebab kenapa aku berpindah untuk duduk dekat kampung Mangkuk ni pula adalah kerana aku nak cuba duduk dekat satu resort ni yang bernama Sekeping Penarik. Sama macam resort yang aku duduk dekat sebelum ni, resort ni pun terletak dekat tepi pantai, dan rumah yang aku duduk ni betul-betul menghadap ke pantai. Terasa aman dan sunyi tempat ni. Aku pun bukan nak buat aktiviti apa-apa pun dekat sini, cuma nak santai je. Rumah ni besar, begitu selesa, internet pun laju. Jadi aku mengambil kesempatan ni untuk buat kerja-kerja video editing aku dekat dalam rumah masa cuaca dekat luar panas pada waktu siang. Masa aku duduk dekat sini, ada pula grup traveller lain yang aku kenal datang juga menginap dekat sini selama beberapa malam. Diorang ni selalu travel sama-sama dalam grup, di dalam dan luar negara. Jadi memang nampak fun grup ni. Masa sebelum zaman Covid dulu, diorang ni memang rancak berjalan sama-sama dekat luar negara, terutamanya belah-belah Eropah. Sejak lepas kita kena lockdown hari tu, diorang banyak travel dekat dalam Malaysia pula. Dan tempat macam Sekeping ni memang perfect kalau nak santai-santai tanpa buat apa-apa aktiviti, pasal suasana dekat sini sunyi. Bila tiba waktu malam, memang tak ada apa pun dekat sini. Kedai makan pun agak jauh, dalam 2 hingga ke 3 km dari tempat ni. Memang terpencil. Jadi bila waktu malam, diorang buat barbecue dekat sini. So aku pun join diorang sekali. Macam biasa, sejak seminggu yang lepas, rutin aku pada waktu pagi adalah cuma duduk menghadap laut sambil tengok matahari terbit. Sunrise ni memang masa magic bagi aku. Masa ni lah aku dapat banyak idea, dapat inspiration, dan aku rasa lagi motivated every time bila aku tengok sunrise. Sekarang ni dah lebih kurang seminggu dah saya duduk dekat kampung penarik ni, dan saya tak sure berapa lama lagi saya akan duduk dekat sini. Saya suka tempat ni. Dua benda yang best pasal tempat ni adalah dia punya, satu dia punya culture dekat sini, dan satu lagi landscape dia dekat sini. Landscape dia kita boleh tengok pantai, dan at the same time kita boleh tengok sungai dekat sini. Dia sebelah-sebelah. Dan bila saya fly saya punya drone, boleh tengok kawasan bukit dekat sini semua. Memang very interesting place. Dan culture kat sini pun, orang-orang dekat sini pun macam petang-petang saya boleh tengok budak-budak kecil semua main wow dekat sini. Dan kalau dekat tepi pantai ni, jalan-jalan dekat tepi pantai petang-petang boleh nampak orang-orang muda training silat dekat tepi pantai ni. So bagi saya tempat ni adalah very exotic. Duduk dekat sini membuatkan aku mengenang kembali masa zaman aku kecil dulu. Masa aku duduk di kampung pada tahun 80-an. Pagi-pagi aku kena pergi ke perigi untuk ambil air untuk mandi, dan menghabiskan masa pagi
bermain dengan anak lembu kepunyaan nenek aku, dan zaman tu dah berlalu di kampung aku. Kampung aku tu sekarang dah bertukar menjadi bandar, dan aku rasa kampung ni pun mungkin satu hari nanti akan bertukar juga. Sepanjang aku berbasikal dekat sini, aku tengok ada banyak construction. Ramai orang buat homestay dan resort dekat sepanjang pantai penarik ni. Aku mengharap sangat, walaupun tempat ni akan membangun lagi 2-3 tahun ni, tapi cara hidup kampung ni tetap akan dipelihara, kerana bagi aku, itulah yang membuatkan tempat ni unik. Disebabkan aku duduk berhari-hari dekat sini, dan kampung ni pun kecil je, jadi aku dah mula kenal orang-orang kampung dekat sini, especially kalau aku pergi mana-mana warung untuk sarapan pagi ataupun nak minum kopi. Dan perlahan-lahan aku mula kenal seorang nelayan dari kampung Mangkuk ni, yang aku panggil sebagai Pok Ya. Dah lama sebenarnya aku nak menyelami kehidupan seorang nelayan ni, dan akhirnya dapat juga aku buat kawan dengan nelayan dekat sini. Dan lebih kurang seminggu saya duduk dekat sini, saya dah kenal ramai orang-orang kampung kat sini. Disebabkan maybe diorang ni semua orang yang peramah, memang senang nak bercakap dengan orang luar semua. Jadi kalau pagi-pagi saya pergi minum dekat warung semua ni, memang ada je orang bertegur sapa. Lepas tu kita orang duduk semeja, borak-borak semua tu, dan daripada situ saya kenal ramai, termasuklah seorang nelayan ni. Saya memang ada kenal seorang nelayan ni, nama dia Pok Ya. Dan saya ada ikut dia pergi laut, pergi tangkap ikan semua. Jadi saya rasa macam it's very interesting. Saya dapat duduk dekat sini dan saya dapat merasa macam mana local life dekat sini. Aku menghabiskan hari-hari terakhir aku mengikut Pok Ya, seorang nelayan dari kampung Mangkuk, untuk turun ke laut untuk menangkap ikan menggunakan jala. Rumah dia simple je, sebuah rumah papan yang kecil yang terletak di sungai. Dan dia ada sebuah bot kecil untuk turun ke laut hari-hari untuk mencari ikan. Masa aku mengembara hampir setengah dunia ni dulu, aku selalu tertarik dengan kehidupan macam orang-orang gunung yang mencari herba liar di pergunungan Himalaya, ataupun pengembala kambing di kawasan Gurun Gobi atau di pergunungan Tian Shan. Dan masa aku dekat sini pula, aku rasa teruja bila Pok Ya ni ajak aku untuk turun ke laut supaya aku boleh melihat macam mana serba sedikit rutin harian kehidupan seorang nelayan dekat sini. Aku suka perhatikan gerak-geri diorang dan cara diorang handle peralatan macam bubu ataupun perangkap ikan ni. Memerhatikan cara orang lain hidup dan mencari rezeki daripada suatu sudut yang berlainan. Pada hari-hari biasa, Pok Ya selalunya akan turun ke laut dengan beberapa nelayan yang lain 2 kali sehari, satu sebelah pagi dan satu sebelah petang. Dari rumahnya dekat tepi sungai tu, diorang akan meletakkan bubu perangkap ikan ni dekat tempat-tempat yang tertentu untuk mendapatkan ikan sungai dalam perjalanan diorang untuk ke laut lepas. Bila dah sampai dekat tengah laut pula, diorang akan pergi ke tempat-tempat yang banyak batu karang, kerana di situlah terdapatnya banyak ikan. Bila dah sampai kawasan batu karang, diorang akan menebarkan jala sebelum pulang ke rumah. Bila dah tiba pada waktu petang pula, diorang akan pergi lagi sekali dekat tempat yang sama untuk mengambil ikan-ikan yang terperangkap dalam bubu dekat sungai dan ikan-ikan yang terperangkap dalam jala dekat laut. Masa ni lah aku rasa betul-betul seronok dapat tengok hasil yang diorang dapat. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Diorang pun nampak seronok every time bila dapat ikan. Besar-besar ikan yang diorang dapat. Pun buka sini ni. Dekat lembek ni. Cekok. Sini.
Ah, ada. Panas. Masuk sini lah. Bawa. Mama dah mandi lagi. Dalam ah? Hah? Dalam tak dalam eh? Tak nak. Dalam? Oh dalam. Tak pergi ni. Tak. Sini dalam ni pula je ni. Oh. Dalam. Bila dah habis semua tu, diorang akan tebarkan lagi jala dekat laut ni sebelum pulang ke rumah untuk dibiarkan semalaman sebelum diorang datang lagi sekali pada esok pagi. Masa kita orang nak balik ke darat, cuaca dah mula tak elok. Awan gelap tiba-tiba menutupi langit di waktu petang dengan laju. Angin mula bertiup kuat dan laut perlahan-lahan mula bergelora. Tapi bagi diorang, ini adalah perkara yang biasa. Ribut ni patu susah senang ikan tu. Tu orang kata asal garai dah orang ke laut ni. Bukan kata gitu cerak boleh tak ada. Ada kau banyak-banyak lah boleh. Kau tak ada kan? Minyak tak balik. Hak ribut tu biasa kalau kita pergi laut biasalah kena. Kalau tepi ni tak ada. Sebab ribut ni kita nampak sebenarnya duduk laut. Kalau dalam setengah jam dia nak mari tu, kita dah masuk kuala lah. Kalau tengah laut kak, cari pula. Kalau tak ada kak, tak tahu. Berlabuh situ. Ayo, orang laut ni memang payah nak serik sebenarnya. Orang kata, biasa dah benda gitu. Tapi jangan kena hak berat-berat je lah. Kalau kata sakat ribut-ribut ni memang, orang kata masa gagal dah. Kalau duduk malam memang banyak kali kena lah kalau bulan 7, bulan 8 tu. Sebab dia mesti ribut. Puas aku dengan pengalaman Pok Ya ni. Dan aku rasa puas dapat menyelami dan merasai sedikit sebanyak kehidupan orang kampung ni yang bagi aku amat eksotik. Lagi lama aku menghabiskan masa aku di jalanan, lagi banyak ilmu baru yang aku dapat. Lagi banyak pengalaman baru yang aku rasai. Cuma seminggu yang lepas, aku cumalah seorang yang asing di kampung ni. Kini aku rasa macam tempat ni dah jadi kampung aku sendiri. Orang kampung dekat sini pun bukan lagi asing bagi aku, tapi macam kawan yang dah lama aku kenal. Aku rasa bertuah kerana dapat melihat budaya dekat sini, dari cara mereka mencari rezeki hinggalah cara mereka mengisi masa lapang mereka. Inilah satu benda yang aku suka tengok masa aku mengembara. Aku sukakan kelainan. Aku sukakan diversity. Dan secara jujurnya, lagi banyak aku belajar tentang orang aku sendiri, lagi tinggi aku rasa harga diri ni, lagi aku rasa bangga dengan orang aku sendiri.